Tun M hari ini koyak habis. Sukar menerima keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memberi kemenangan kepada Zahid Hamidi dalam 47 kes rasuah beberapa hari lalu. Cukup ironi, Tun M yang mempunyai kabel besar negara haram Israel sukar menerima kekalahannya melawan Zahid Hamidi dalam 47 kes rasuah yang dibukanya secara politik. Diisytiharkan kalah Tun M oleh Ya Arif, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kalau anda semua perasan pakcik makcik Otok Arung, selepas saya mengetuk kepala Tun M dan menggasak serta mendesak Tun M untuk keluar daripada gua politiknya, akhirnya Tun M mengulas kekalahannya menentang Zahid Hamidi dalam mahkamah. Kata Tun M yang koyak mental, koyak rabak hari ini, sistem kehakiman negara kita bertaraf world class. Begitulah orang-orang pengkhianat yang kalah. Tun M sememangnya tidak menyangka dia boleh kalah teruk lawan Zahid Hamidi melibatkan 47 kes rasuah yang dibicarakan selama lebih kurang 5 tahun di Mahkamah Malaysia. Adalah benar kata-kata Tun M, sistem kehakiman negara Malaysia adalah bertaraf dunia. Dan hakim-hakim kita membuat keputusan yang tepat dalam bermacam-macam kes politik yang cukup kompleks. Salah satunya adalah 47 kes politik Zahid Hamidi yang direka-reka oleh Tun. Akhirnya Tun tersungkur kalah. Hancur berkecai dalam mahkamah, diisytiharkan kalah teruk bersama konco-konconya melawan Zahid Hamidi yang tidak pun pakai kabel negara haram Israel. Apa sudah jadi, Tun? Tun seringkali menulis surat kepada Perdana Menteri negara haram Israel. Seringkali meminta bantuan duit, seringkali meminta duit, seringkali menyokong penubuhan negara haram Israel. Tun yang sangat kebal dalam Malaysia, yang sangat berkuasa, sangat kaya kononnya di negara ini, boleh membeli hakim dan mahkamah. Macam mana boleh kalah, Tun, lawan Zahid Hamidi 47 kes rasuah yang menggemparkan Malaysia dan menggemparkan seluruh dunia? Tun, saya secara peribadi bersama 33 juta rakyat memang terkesima, tergamam. Macam mana seorang susuk politikus yang mempunyai kabel besar dari negara haram Israel, kuasa besar nombor 1 di dunia itu, Tun boleh kalah dengan sangat-sangat memalukan lawan Zahid Hamidi melibatkan 47 kes politik yang Tun buka, yang Tun rekayasa dalam mahkamah. Boleh Tun jawab kepada kami? Masakan pula Tun mempunyai kabel 7 penjuru dunia, 7 petala langit dunia, 7 lapisan laut dunia. Boleh kalah seteruk ini, Tun? Begitulah kehebatan sistem kehakiman dunia yang Tun akhirnya mengaku. Hakim-hakim kita bertaraf dunia tidak boleh dibeli oleh Perdana Menteri Negara Haram Israel dan tidak boleh dibeli oleh negara haram Israel, kuasa besar nombor 1 di dunia itu. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Tun, Muhyiddin, Hadi Bawang, macai-macai proksi negara haram Israel dalam parti lebay, parti Perikatan, parti Pak Julangkang yang amat saya hormati. Mesej
tersirat daripada kes mahkamah bermotifkan politik antara Tun M melawan Zahid Hamidi membuktikan sebesar manapun kabel Tun M, dia nak minta tolong daripada PM Israel kah, dia nak minta tolong daripada negara haram Israel kah, dia nak minta tolong daripada Mossad kah atau CIA kah, hakikatnya Mahkamah Malaysia adalah merdeka, bebas dan berdaulat bertaraf dunia. Tidak boleh dibeli, tidak boleh dirasuah dan tidak boleh diugut-ugut dalam sistem kehakiman dunia. Sebab itu, semua penyokong-penyokong tentera iblis, syaitan, dajjal, laknatullah yang pro negara haram Israel dalam pasukan politik Tun Muhyiddin Hadi Bawang, Parti Lebay, Parti Bunga Raya, Parti Perikatan, proksi negara haram Israel itu, mereka baru sedar bahawa sememangnya Perdana Menteri Haram Israel itu, negara haram Israel itu, tidak ada kuasa dalam sistem kehakiman negara. Kuasa-kuasa besar yang menjadi nyawa dan kabel Tun tidak ada kuasa untuk menentukan keputusan dalam mahkamah. Sebaliknya, hakim-hakim yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang mendapat mandat daripada rakyat. Hakim-hakim kita memang tak takut mati untuk memberi kekalahan kepada Tun M yang koyak habis hari ini. Menangis darah, tertekan, stres, semua tak jadi dalam mahkamah. Tun M meroyan jadi orang gila bersama anak-anak muridnya. Mereka tidak menyangka Zahid Hamidi menang bergaya, menang bermaruah, menang besar atas keputusan hakim yang arif lagi bijaksana. Zahid Hamidi menang bukan sahaja 47 kes politik, tetapi 87 kes politik. Hakim mengesahkan Zahid Hamidi tidak melakukan apa-apa jenayah rasuah. Maka mahkamah hari ini telah membersihkan nama Zahid Hamidi daripada segala fitnah-fitnah politik jijik yang direkayasa oleh Tun Muhyiddin Hadi Bawang, Parti Lebay, Parti Perikatan. Begitulah adat bertanding dalam mahkamah Pakcik Makcik Otok Aru. Ada yang menang, ada yang kalah. Dalam kes 47 politik yang dibuka oleh Tun M ke atas Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri satu juga merangkap menteri penuh dalam Kabinet Kerajaan Malaysia, menyaksikan Zahid Hamidi menang, Tun M kalah. Jangan cakap pusing-pusing. Yang mengisytiharkan kemenangan Zahid Hamidi ini adalah Yang Arif Datuk Colin Lawrence Sequeira. Keputusan ini secara legitimate, secara hitam putih, ditulis kemenangannya di atas kertas Mahkamah Mulia oleh Yang Arif Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira, yang menutup semua kes rasuah Zahid Hamidi. Setelah perbicaraan mahkamah bertahun-tahun, didapati tidak ada bukti rasuah. Dimenangi oleh Zahid Hamidi dan Tun M Muhyiddin Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional kalah teruk di mahkamah. Syed Saddiq Parti Muda kalah teruk di mahkamah. KJ kalah teruk di mahkamah. Kalian nak bising macam mana pun, keputusan sudah diumumkan oleh Yang Arif Hakim. Bukan Anwar Ibrahim yang jadi hakim. Bukan Yang di-Pertuan Agong yang jadi hakim. Bukan Parti UMNO atau Pakatan Harapan yang jadi hakim. Yang jadi hakim dalam perang besar mahkamah antara Tun M dan Zahid Hamidi adalah Yang Arif Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira. Dari segi prinsip doktrin pengasingan kuasa, adalah benar kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakim mempunyai kuasa penuh untuk memberi kemenangan kepada Zahid Hamidi dan menutup semua 47 kes rasuah Zahid Hamidi yang tak cukup bukti itu. Representasi
telah dihantar oleh Peguam-Peguam Datuk Seri Zahid Hamidi yang diketuai oleh Firma Guaman Tuan Hisham kepada Peguam Negara. Tan Sri Idrus Harun mengesahkan adalah benar dan tepat. Representasi rayuan oleh Zahid Hamidi dan peguam-peguamnya mengesahkan tidak ada bukti yang mencukupi untuk 47 kes politik yang dibuka oleh Tun M 5 tahun lalu dalam mahkamah secara politik. Malah SPRM juga bersetuju. Siasatan ke atas 47 kes politik Zahid Hamidi tidak lengkap. Banyak kelompongan, kecacatan bukti dan alibi. Tun M meroyan jadi orang gila bersama Muhyiddin, bersama Syed Saddiq, bersama KJ, bersama Hadi Bawang, bersama PAS, Perikatan dan Parti Muda. Kerana Peguam Negara bersama Yang Arif Hakim telah menegakkan keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara bahawa Zahid Hamidi lah yang menang, yang kalah adalah Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, kerajaan pintu belakang PAS Perikatan Nasional yang sudah tumbang di Putrajaya pada PRU 15 dan dalam mahkamah. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran ini sebenarnya terlalu pahit, Tun, untuk ditonton, untuk didengar, untuk disebarkan di dunia akhir zaman ini. Memang amat-amat sakit dan amat-amat perit ya jiwa dan perasaan Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS dan Perikatan kalah dengan sangat-sangat memalukan. Ini bukan kekalahan kali pertama ya. Tun M di dalam mahkamah. Sebelum ini 40 kes rasuah projek visa luar negara. Zahid Hamidi menang juga melawan Tun M, Muhyiddin dan kerajaan Tebuk Atap Perikatan beberapa tahun lalu di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Tidak lupa juga Tun M, Muhyiddin yang pernah menangkap saya ni ya, mereka ni geng-geng kabel besar. Mereka juga kalah oleh Jufazli Syamat, keluarga Jufazli dan peguam-peguam Jufazli. Saya orang miskin. Saya tak ada jawatan besar. Anda semua menyaksikan macam mana Tun M, Muhyiddin sewaktu menjadi PM ke-7, sewaktu menjadi Menteri Dalam Negeri, menyerbu rumah saya, kantoi. Tak ada waran, tangkap, jam 3 pagi, seolah-olah nak culik saya. Tak ada kesalahan jenayah antara saya dan keluarga saya. Dan untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung, ini bukan kekalahan pertama. Kekalahan paling teruk Tun M, Muhyiddin ni adalah melawan Jufazli Syekh Ahmad. Sebab macam-macam PAS dan Perikatan fikir, Syed Saddiq, KJ fikir, mahkamah kita boleh dipolitikkan. Mahkamah kita boleh dijadikan sarkas politik untuk mereka-reka kesalahan jenayah rakyat yang tidak menyokong Tun M, yang tidak menyokong Muhyiddin. Dan ini adalah rekod buruk Tun M. Sebab itu Tun M koyak habis. Orang miskin seperti saya menang melawan VVIP, kabel besar negara haram Israel bernama Tun M, di Mahkamah Magistrate Kajang Selangor pada tahun 2019 dan di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor pada tahun 2020 lalu. Inilah kehebatan institusi kehakiman negara yang bertaraf dunia, yang akhirnya Tun M pun koyak habis, terpaksa dia mengaku, oh iya, Mahkamah Malaysia bertaraf dunia. Sebab hakikat dan realitinya, Hakim dan Mahkamah Malaysia tidak terletak di bawah kuasa Tun M dan negara haram Israel yang menjadi kabel besar Tun hari ini. Tidak lupa,
Kekalahan Tun M melawan Anwar Ibrahim dalam mahkamah. Kalau anda masih ingat ya Pak Cik Mak Cik Otok Arum, kekalahan paling teruk juga Tun M adalah dalam isu pengampunan diraja melibatkan kuasa yang di Pertuan Agong. Tun bersama peguam-peguamnya membuka isu ini di semua peringkat mahkamah. Tun cuba membuktikan bahawa yang di Pertuan Agong tidak ada kuasa untuk memberi pengampunan diraja. Peguam-peguam Tun cuba membuktikan pengampunan diraja oleh yang di Pertuan Agong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tidak berperlembagaan, tidak sah. Tetapi malangnya, sialnya, setelah bertahun-tahun perbicaraan mahkamah, sampai tumbang Tun M, Muhyiddin, PAS, Perikatan Nasional di Putrajaya dan mahkamah hari ini, semua hakim, daripada hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan sehingga hakim Mahkamah Persekutuan, 7 orang hakim mengisytiharkan Tun M dan peguam-peguamnya kalah teruk dalam Mahkamah Malaysia. Kerana mahkamah mengiktiraf kuasa yang di Pertuan Agong dalam perlembagaan negara memberi pengampunan diraja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak pernah melakukan apa-apa jenayah liwat. Malah hakim-hakim mengesahkan pengampunan diraja yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berperlembagaan. Maka sebab itu Tun berhempas pula siang, pagi, petang, malam bersama Sanusi, bersama Hadi Bawang, mempertikaikan pengampunan diraja yang mereka sudah kalah dalam mahkamah. Now mereka mempertikaikan keputusan hakim yang memberi kekalahan kepada Tun M, kepada PAS dan Perikatan melawan Zahid Hamidi, melibatkan 87 kes politik yang mereka reka-reka selama ini. So, kita sebagai rakyat yang objektif, rasional, yang celik politik dan celik undang-undang, kita tidak boleh diperalatkan oleh Tun untuk menghina keputusan hakim dan mahkamah hari ini. Kerana hakikatnya, yang menang tetap menang, yang kalah tetap kalah. Dalam kes Zahid Hamidi ini, walaupun sukar diterima oleh Tun, oleh Muhyiddin, Hadi Bawang dan anjing-anjing kurap mereka dalam parti lebay, parti cerai talak 3 ini, dah kalah tu kalahlah. Memang begitu adat hidup di dunia ni. Ada yang menang, ada yang kalah. Sudah-sudahlah jadi orang gila. Anda sedang diketawakan oleh hakim-hakim di dalam negara dan seluruh dunia, Tun Muhyiddin, Hadi Bawang, sebab terlalu dupang tidak membaca keputusan hakim. Keputusan kes Zahid Hamidi itu adalah mengikut proses undang-undang, proses perlembagaan. Bila Tun M tutup kes-kes mahkamah dari pintu belakang, Tun M gembira. Tapi bila Tun M kalah depan pintu mahkamah macam kes Zahid Hamidi, Tun M koyak, meroyan macam orang kena sawang babi. Dan saya kesian tengok Tun M. Makin tua, makin hilang pengaruh kuasa dan tidak bertaring lagi. Sepatutnya Tun M tak boleh kalah lawan Zahid Hamidi. Tetapi kuasa Allah yang Maha Kuasa. Tun, kebenaran sudah datang dan sudah menang dalam mahkamah bumi Allah ini. Kebatilan, kezaliman, fitnah hancur berkecai di dalam mahkamah Malaysia yang Tun mengakui sendiri institusi kehakiman negara kita sememangnya world class. Ada banyak kes-kes politik Tun M kalah
Lawan Jufazli Syiahmad, lawan Anwar Ibrahim, lawan yang di-Pertuan Agong, lawan Zahid Hamidi. Kerana hakikatnya Tun, di akhir kehidupan Tun, Tun M gagal berkuasa 100% secara mutlak dalam Mahkamah Malaysia. Saya ulang. Di akhir usia Tun 100 tahun, yang semakin nyanyuk, yang semakin gila, kuasa, tamak merompak, tamak nak jadi Perdana Menteri buat kali ketiga, berputih mata. Kerana keputusan kes Zahid Hamidi ini membuktikan kebenaran kata-kata saya dan membuktikan kredibiliti semua maklumat sulit yang saya bocorkan. Berdasarkan intelligent information yang saya terima. Pakcik Makcik Otok Aro, kekalahan Tun M melawan Zahid Hamidi dalam 47 kes politik di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah satu parameter yang jelas, satu indikator yang jelas. Mahkamah Malaysia ini bukanlah milik Tun M. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tun M yang tertipu dengan kabel besar negara haram Israel. Kononnya mahkamah itu dia yang punya. Tetapi pelik bin ajaib. Macam mana Tun M boleh kalah teruk lawan Zahid Hamidi, lawan Jufazli, lawan Anwar, lawan yang di-Pertuan Agong dalam Mahkamah Malaysia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Tun M bersama pengikut-pengikut iblis syaitan Dajjal dalam parti lebay, parti perikatan, parti muda tidak ada kuasa. Kepada KJ yang kalah PRU 15 yang sudah dibuang dari UMNO. Teruskan meroyan jadi orang gila KJ. Bulan Ogos sudah berlalu. Anda gagal menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan Agung, kerajaan perpaduan di Putrajaya. Walaupun views YouTube hang berjuta-juta. Saya kesian tengok hang KJ bersama Tun M. Berkakai macam orang gila, 24 jam menghasut rakyat. Tetapi hang gagal menghantar Zahid Hamidi ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Hang gagal merampas jawatan Presiden UMNO dari Zahid Hamidi, KJ, Tun M. Sekian. Pendedahan dan pembongkaran maklumat sulit yang paling bahaya, yang paling panas. Siapa-siapa sakit jantung menonton video paling bahaya ini, silakan segera check in Institut Jantung Negara Tun. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kirim salam rindu ya. Muhyiddin, Tun, Hadi Bawang. Macai-macai parti lebay, parti perikatan yang amat saya hormati. Sekian. Tun M koyak habis. Sukar menerima kekalahan yang sangat memalukan melawan Zahid Hamidi dalam 47 kes politik yang dibuka olehnya sendiri, diisytiharkan kalah teruk oleh Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong. Daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Game is over, Tun M. Penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang, penyamun, pencuri, pembunuh. Yang hilang jawatan Perdana Menteri, kempunan tak dapat jadi Perdana Menteri buat kali ketiga di Putrajaya dan Mahkamah. Sekian. Terima kasih.